Jadi ketika ini sebenarnya sedang berlangsung program vaksinasi kebangsaan yang mana Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan juga Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Nur Azmi Ghazali dan mungkin beberapa barisan hadapan di peringkat Selangor akan menerima vaksin COVID-19 yang berlangsung di Hospital Shah Alam. Nanti kita akan bawakan kepada anda secara langsung dan ini visual live secara langsung yang kami akan bawakan dari semasa ke semasa dan kita akan berikan kepada anda live ataupun langsung suntikan kepada dua individu penting, Menteri Besar Selangor dan juga Timbalan Menteri Kesihatan termasuk barisan hadapan yang lain. Tetapi dalam masa yang sama kita juga nak melihat kepada situasi perkembangan diskusi berkaitan dengan vaksin. Perkara ini perlu kita war-warkan dari semasa ke semasa untuk memberi kefahaman. Mungkin ada dalam kalangan kita yang mungkin masih kurang jelas ataupun masih lagi tertanya-tanya berhubung berkaitan dengan vaksin dan sebagainya, kaedah dan juga cara mendapatkannya, dan ini perkara yang kami di Esok Awal ini sentiasa bawakan kepada anda. Dan kita nak bersama di talian Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam ketika ini. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Saya pasti Doktor antara mereka yang akan menerima di peringkat fasa pertama sebab Doktor adalah frontliner dan juga pakar perubatan. Jadi melihat kepada situasi ini Doktor, selepas semalam kita melihat kepada suntikan pertama yang diterima oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan hari ini masuk hari kedua, bagaimana Doktor melihat kepada perjalanan program vaksinasi peringkat kebangsaan ini setakat hari ini? Jadi apa yang harus kita tengok ialah macam mana kelancaran ataupun the effectiveness of our vaccine rollout. Jadi di sini apa yang penting ialah kita kena memahami cara kita vaksinasi frontliner menjadi acid test bagaimana kita nak buat vaksin rollout kepada masyarakat umum. Jadi di sini kita kena tengok dan kita akan memperhalusi apakah benda-benda yang mungkin kita overlook, benda-benda yang harus kita menaik tarafkan supaya bila kita nak imunisasi ataupun vaksinasikan masyarakat umum yang lebih besar dan lebih ramai, semua masalah-masalah ataupun benda-benda small issues ni kita dapat take lah. Jadi kalau tanya saya macam mana tu, it is too early to tell. Terlampau awal untuk kita memberikan satu pandangan kerana kita tidak tahu sebab setakat ini saya rasa hanya beberapa ratus je yang baru menerima vaksin tersebut. Jadi selagi kita mendapat nombor yang lebih besar, nombor yang lebih merangkumi orang umum, baru kita dapat tengok perjalanan vaksinasi nasional kita ni. Dan juga Doktor, Kerajaan Selangor menjangkakan 2 hingga 5 juta dos vaksin COVID-19 yang dibeli bakal diperolehi selewat-lewatnya pada Mei ataupun Jun hadapan. Dan sejauh mana langkah yang diambil Kerajaan Selangor ini sebenarnya dapat membantu dan juga meringankan di samping melancarkan program imunisasi vaksin COVID-19 di peringkat kebangsaan ini? Ya, jadi kalau kita tengok carta aliran plan imunisasi kebangsaan di mana dia bermula dengan frontliner, selepas itu warga-warga berisiko tinggi dan warga emas, dan kemudian ke masyarakat umum, selepas itu kepada industri. Apa yang kita ingin melaksanakan daripada negeri Selangor, what we are saying is that kita boleh attack daripada head and daripada tail. Jadi kita boleh jumpa di tengah. Jadi saya rasa ini adalah satu langkah proaktif yang harus dilaksanakan. Sebab walaupun kita harus melindungi kita punya warga tua dan juga frontliner kita, kita harus ingat bahawa mereka yang bekerja di industri-industri adalah the main contributor kepada kita punya KD&KK negara. Dan industri-industri ini juga seperti mana yang saya selalu perkatakan, mereka adalah juga frontliner. Tapi adalah frontliner daripada segi ekonomi. Dan we have to tackle and kita kena aggressively roll out kita punya vaccination program. Kita kena target semua industri-industri, tidak kisah jika mereka warga negara ataupun bukan warga negara, kerana ini melibatkan kewangan negara, which means that they contribute to the economy of the country and we have to protect both. Dan dengan cara ini baru kita boleh dapat balance, kita panggil apa? Baru kita boleh imbangkan lives and livelihoods. Baru kita boleh get that fine balance in the middle. And it is very important. And this is the way that we're going to approach this issue.
Dan juga doktor, di Selangor kita tahu jumlah jangkitan dan juga jumlah positif COVID-19 selama ini, dan program vaksinasi di Selangor ini kita nak melihat kepada apa yang menjadi keutamaan. Adakah program vaksin akan diawalkan memandangkan Selangor terus catat kes tinggi, doktor? Jadi benda ni bukanlah spesifik kepada Selangor sebenarnya. Jadi bila kita nak buat vaksin roll out ni sebenarnya, kita kena memberi tumpuan ke mana kawasan-kawasan pencetus. Dan kawasan-kawasan pencetus adalah seperti negeri-negeri di Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang. Kerana ini adalah kawasan-kawasan yang ada, kita panggil apa, high population area. Ya, kita punya rakyat di sini adalah sangat-sangat besar. Untuk negeri Selangor, rakyat di negeri Selangor, warga Selangor adalah lebih besar daripada the whole of Singapura. Ya. Jadi kita kena target area-area ni, dan saya selalu sarankan kita kena target these close areas first. Dan these areas yang boleh mencetuskan kluster-kluster baru. Kerana kita tahu dengan vaksin yang diberikan, kita boleh mengurangkan kebarangkalian penjangkitan kes dan kita boleh stop. Jadi kalau kita tengok statistik harian, kita boleh tengok kawasan-kawasan mana yang patut diberikan keutamaan. Dan saya sarankan negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur diberikan keutamaan kerana kepadatan rakyat di kawasan-kawasan tersebut. Dan juga doktor, bagaimana untuk kita fahami langkah yang diambil Selangor dan juga mungkin negeri-negeri lain dalam memastikan program vaksin dan juga program ujian saringan DPT yang dijalankan dengan baik tanpa menjejaskan antara satu sama lain, keseimbangan antara kedua-dua perkara ini, doktor? Okey, bagi negeri Selangor, kita dah melancarkan, saya rasa secara umum pada awal minggu lepas, program POIS, which is Prevention of Outbreak at Ignition Site, di mana kita ada engagement dengan semua industri-industri di seluruh negeri Selangor. Dan program ini juga telah diterima baik oleh semua industri dan juga daripada negeri Kedah dan di Johor. Dan walaupun program ini khususnya untuk industri negeri Selangor, kita buka juga untuk negeri-negeri lain yang ingin berminat untuk memasuki program tersebut. Daripada data tersebut, kami mengumpul juga mereka yang ingin memerlukan vaksinasi ataupun imunisasi ini, dan kita menyediakan satu platform di mana apabila kerajaan negeri Selangor menerima vaksin-vaksin tersebut, kita akan melaksanakannya dengan lebih cepat, lebih telus dan lebih berkesan. Di mana industri-industri tersebut tidak perlu untuk re-register, dia tidak perlu untuk mengisi borang berpuluh-puluh kali ataupun berkali-kali. Mereka akan di-shortlistkan terus untuk menerima vaksin-vaksin tersebut daripada kerajaan negeri. Dan juga doktor, program vaksinasi memerlukan penglibatan atau partisipasi banyak pihak dalam menjayakannya ataupun melaksanakannya. Apa peranan pihak lain, pemegang taruh contohnya, dan juga komuniti dalam menjayakan program vaksinasi ini, doktor? Semua stakeholder kena play a part. Kita kena faham sekarang dalam situasi negara kita kan, kita ada dua pihak yang bercabang. Ada satu yang pro vaksinasi, ada satu yang anti vaksinasi. Kepada saya, nombor satu, stakeholders ni kita tidak boleh memberikan the light of day. Kita tak boleh memberikan ataupun memberikan apa-apa airtime kepada mereka yang anti vaksinasi ni. Kita tidak perlu melayan, kita tak perlu memviralkan. Kerana ini akan membuatkan mereka yang berada di tengah-tengah pagar, mereka tidak tahu siapa yang mereka mahu mendengar. Adakah mereka patut ambil vaksinasi ataupun mereka tidak patut. Jadi di sini kita tidak boleh memberikan mereka exposure kepada information yang kurang tepat ini. Ya, sebab kita kena memastikan ke semua pemegang taruh, all the stakeholders, kita kena go an all out campaign. Semalam saya rasa Khalid Jamaluddin ada sebut yang kita sekarang ada 600,000 yang sudah memberikan tanda setuju untuk menerima vaksin. Tetapi 600,000 ni berbanding dengan kita punya populasi 32 juta dan orang yang menggunakan MySejahtera seramai 22 juta. Ini adalah nombor yang tidak cukup. Kita kena ada more drive, more promotion kepada semua rakyat-rakyat kita. Kita kena memberikan kesedaran kepada mereka kenapa vaksinasi ini adalah penting. Sekarang pihak kerajaan negeri telah menjalankan tanggungjawab untuk membawa vaksin itu kepada negara kita. Tetapi rakyat dan stakeholder pula, kita kena mengambil responsibility dan tanggungjawab untuk menerima vaksin tersebut. Kerana bila berlaku penularan wabak pada masa akan datang, kita tak boleh menyalahkan kerajaan. Sebab dia orang dah menjalankan tugas. Jadi, di sini kita ada information gap yang kita kena fill. Bermakna, semua lapisan kerajaan dan stakeholder, we have to go all out. Kita kena go on an information drive, campaign. Kita kena pergi masuk ke kampung-kampung
dan kita kena explain kepada rakyat apa benda vaksin ini, kenapa dia patut menerima. Dan semua orang harus memahami vaksin ini tidak boleh diberikan kepada mereka yang umur 18 tahun ke bawah. Kalau orang yang patut menerima vaksin tidak mengambilnya, bermakna kita akan merisikokan kita punya generasi yang akan datang, which is our children, anak-anak kita, budak-budak sekolah, ya, mereka yang akan menerima risiko tertinggi kalau kita tidak mengambil vaksin-vaksin tersebut. Dan juga bila bercakap berkaitan dengan pemahaman ini, doktor, saya nak bertanyakan kepada doktor antara perkara yang mungkin penjelasan yang paling mudah ini berkaitan dengan picagari. Kalau orang yang mungkin mencari masalah, mencari isu dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan warna dan juga kelainan pada picagari itu juga ditimbulkan. Contohnya ketika untuk mengambil vaksin dan juga untuk dicucuk kepada penerima vaksin itu mungkin melalui ataupun picagari yang berbeza. Kalau ada contoh mudah yang boleh doktor berikan untuk kita benar-benar bagi pemahaman kepada mereka yang kurang faham berkaitan dengan perkara ini, doktor. Okey, benda dia simple. Yeah. Okey. Kita cakap pasal jarum itself, betul tak? Kan? Betul. Yeah. Jarum suntikan itu itself. Kita ambil ni sebagai contoh. Jadi apa yang saya perlu katakan di sini, ini adalah communication risk communication, dan juga kita punya cara kita memasarkan kepada rakyat. Jadi kenapa benda ini timbul in the first place? Sebab rakyat tidak tahu. Apa yang rakyat tidak tahu, mereka tidak akan faham. Okey? Benda yang mudah ialah, this is the simple principle. Bila kita menggunakan apa-apa jarum, it is only for one time use. Tidak kisah untuk apa-apa. Jadi kalau saya mencocok vial vaksin itu dengan satu jarum, saya tidak boleh menggunakan jarum yang sama untuk mencocok orang. Sebab kalau kita tengok, jarum tu one single use. Semestinya sebelum saya mencocok ke dalam lengan orang ataupun ke dalam bahu orang, saya kena menggantikan jarum. Yeah. Dan bila kita gantikan jarum dengan color lain yang lebih selesa.